berkenaan dengan habbatus sauda. Habbatus sauda syifat min kulli da. Kan? Okey, ni benda ni memang diorang sering timbulkan. Dia kata betul habbatus sauda syifat min kulli da. Kan, tapi boleh semua penyakit ke? Ini masalah dia. Pasal diorang tak tahu apakah kesan ataupun faedah habbatus sauda. Ini research yang terbaru yang dah beberapa tahun dah daripada 80-an lagi. Akhir 80-an telah dibuktikan habbatus sauda ni dia sebenarnya membantu untuk meninggikan imunisasi badan. Kalau seorang tu makan dengan betul kadar dia, maka dia pakai habbatus sauda, bawang putih dan madu, dia boleh tingkatkan imunisasi badan dia kepada 400%. Tapi masalahnya cara makan. Contoh, ini simple lah macam kes madu kan. Orang kita sering silap makan madu. Tahu tak makan madu? Contoh madu tu syifa kan. Tapi awak gogok. Macam saya tengok satu video tu, ustaz tu gogok macam tu. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW perbuatan ni Nabi kacau dengan air. Satu. Kedua, madu ni patut diambil dalam jarak 1 jam sebelum makan benda lain. Dia tak boleh makan sekaligus. Siapa yang makan madu pergi makan benda lain, madu tu buang. Badan awak tak kenal madu. Tak faham? Faham? Tak faham? Maksud kata tak kenal macam mana? Sebab? Macam mana kak? Okay, di sini. Badan kita sebenarnya diprogram. Contoh, tuan-tuan sekalian makan nasi kan. Kalau saya bagi makan roti je, boleh makan tak? Berapa hari boleh hidup? Saya cakap terus terang ni, pasal saya faham. Memang orang Malaysia tak boleh. Macam juga orang Arab, yang biasa makan roti, kita bagi makan nasi. Dia tak kenyang. Okay, soalan kenapa dia tak kenyang? Sebab manusia, badan manusia ni, program cara dia punya makanan, kalau kita biasa makan nasi, so perut kita, dia dah terbiasa hadam nasi. Awak masukkan benda lain, dia takkan hadam dengan sempurna. Sebab tu dia lapar. Walaupun roti tu, kalau ikut equivalent, macam roti gardenia tu kan, 3 keping, 2 keping, satu cawan susu segelas susu. Patutnya, macam saya boleh habiskan sebuku. Terus terang tak tipunya. Okay. Bila tengok apa benda dia makan lah. Saya boleh habiskan sebuku. Tak bohongnya. Okay. Nak fahamkan, ni faham benda tu kalau kita makan, tak kenyang, betul tak? Sedangkan benda nutrisi yang ada tadi, menyamai dengan susu yang kalau kita minum, kita berkenyang. Contohnya. Okay, ini punca sebab apa? Sebab barang tadi bila masuk badan kita, perut kita tak kenyang, tak kenal. Dia kenal nasi. So, bila kita bagi pada dia roti, dia tak kenal, roti tu dihadamkan tapi ala kadar. Maka penyerapan nutrisi dalam badan kita pun tak cukup. So, last sekali kita lapar lagi. Maka sebagian besar makanan tu hilang. Kalau kita minum madu dengan benda lain, awak makan madu, awak makan nasi. Lepas tu, dekat-dekat. Atau makan kuih, karbohidrat. Mulut kita ni, sangat sensitif tau. Awak nak jadikan kat sini ada pellet, perasa sebagainya kan. Kita makan benda minyak ke, kita makan benda masam ke masin ke, otak kita akan ada maklumat, lalu dia akan bagi tahu dekat perut kita apa nak sediakan. Faham tak? Bukan turun-turun, nak buat apa ni? Tak ada. Faham tak? Bila turun ni, kita makan, nak hadamkan protein ke, lemak ke, karbohidrat ke, dekat mulut kita ni dah ada pengetahuan. Bila kita makan, dihantar pada otak, otak bagi tahu kawasan ni apa yang patut dikeluarkan. Biasanya otak akan bertindak melalui hormon. Jadi kita makan apa, sini siap apa. So kalau ada kata anda makan nasi, makan madu, makan nasi. Ini masalah akan timbul bila awak makan madu, makan nasi. Maka benda tersebut, dia akan sibuk dengan nasi, dia tinggalkan madu. So hari berkenaan, air kencing anda, air kencing paling berkhasiat. Sebab semua nutrisi madu tadi buang kat situ, tahu tak? Ini masalah. Biasanya kesilapan makan. Kemudian kalau kita dah termakan, kata dah makan pagi, lepas tu nak makan madu, 2 jam lepas. Mesti 2 hours lepas tu. Ini cara kaedah yang kadang orang tak tahu. So macam tu macam habbatus sauda tadi pun, masalah dia cara makan pun kena betul juga. Untuk dia menghasilkan kesan. Dan bila disebut berkenaan dengan, ia menguatkan antibody badan, imunisasi badan, maka dia percaya apa saja penyakit akan boleh diubati. Kalau imunisasi badan kita kuat, semua penyakit boleh sembuh sebenarnya. Faham tak? Pasal dia boost up kita punya imunisasi badan. Semua penyakit boleh hilang. Itu maksud Nabi bila dia kata habbatus sauda syifa min kulli da. Habbatus sauda ni adalah ubat segala penyakit kecuali mati. Macam mana?
Okay, ini kena minta nasihat doktor. Tak, normally habis saudak ni ketika nak tidur dan bangun tidur. Nak tidur atau bangun tidur. Bukan ketika buat aktiviti biasa. Dia nantilah macam celak lah. Orang kita kan suka pakai celak. Celak pakai nak tidur lah. Celak pakai ketika nak tidur. Untuk elokkan mata sebagainya. Kita baca hadis dia. Okay, ala kulli hal.